Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita diberikan satu tugasan tentang pembentangan tugasan yang kali kedua mengenai isu-isu semasa akidah dan pemikiran Islam yang berlakunya di dalam Malaysia ini. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya, yaitu saya adalah Irwanto bin Laadi yang merupakan pelajar Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial, Sarjana Pengajian Islam pada kali ini, dan insya-Allah saya akan cuba mengupaskan isu-isu semasa yang berkaitan tentang semasa akidah kita ini dan pemikiran Islam berdasarkan kepada tugasan yang pertama telah dijelaskan sebelum ini. Dan insya-Allah kita akan dengarkan dan kita kupaskan satu persatu tentang slide yang saya akan bentangkan selepas ini. Secara mukadimahnya, ingin saya memperkenalkan tentang pengenalan yang berkaitan tentang isu-isu semasa akidah dan pemikiran Islam ini. Atas dasar menurut kitab Syarah Usul 20 Imam, Al-Imam Hasan Al-Banna yang berkaitan rukun faham yang dikarang oleh Ali Abdul Halim Mahmud mengatakan, Islam adalah akidah dan prinsip yang meliputi unsur-unsur utama yang mana menyeluruh kepada fenomena kehidupan manusia. Manakala Said Sabiq membahagikan pengertian akidah ini kepada 6 perkara menjadi tunjang utama berdasarkan kepada pokok rukun iman yang kita ketahui. Pertama, ma'rifatullah atau mengenal kepada Allah. Yang keduanya mengenali kepada alam gaib. Yang ketiganya mengenali kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keempatnya mengenali rasul-rasulnya dan mengenali hari akhirat. Yang kelima dan yang terakhir mengenali qada dan qadar tentang ketentuan-ketentuan Allah yang telah menjadi sunnatullah kepada kita seluruh manusia. Jadi inilah sebagai pengenalan kepada isu-isu yang berkaitan tentang isu semasa akidah. Sebagai pensyariatan dalil Al-Quran yang menyatakan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-88 yang bermaksud, katakanlah, demi jika berhimpunnya manusia dan jin membuatkan seumpama Al-Quran itu, nescaya mereka tidak akan dapat membuat seumpamanya meskipun sesetengah mereka ini menolong orang lain. Bahwasanya dalam ayat ini Allah telah memberikan penerangan, yakni Allah menjadikan sebagai tempat rujukan pencipta hukum yang sebenar, meletakkan prinsip sebagai agenda kemaslahatan ummah terhadap perkara yang berkaitan isu-isu akidah dan pemikiran kemanusiaan sebenarnya, yang mana menjadi sandaran kepada konteks kefahaman manusia itu sendiri pada masa kini khasnya, umumnya menjadikan cara kaedah untuk menghormati hak individu manusia antara satu sama lain sebenarnya. Jadi kita sedar bahwa pensyariatan ini adalah jelas sama sekali. Menjadi sokongan peringatan sunnah sebenarnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwalah kepada Allah SWT. Taatlah dan tunduklah kepadanya walaupun yang menyampaikannya hanyalah seorang hamba Habsyi. Dan sesungguhnya siapa di antara kalian yang akan hidup sepeninggalanku, aku akan mendapatinya perselisihan yang banyak, maka berpeganglah dengan sunnahku ini, sunnah pada para khulafa ar-rasyidin. Para khulafa ar-rasyidin ini menjadi kepentingan yang telah mendapat petunjuk, maka berpeganglah erat dengannya dan berwaspadalah, dan kesemuanya itu adalah kalian, setiap perkara itu diada-adakan menjadi satu perwaspadaan kepada kita semuanya itu adalah bid'ah dan setiap yang itu adalah sesat. Maka dalam hadis ini jelas menyatakan bahawa terang dan lagi bersuluh. Riwayat ini telah jelaskan dalam riwayat Ad-Darimi, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim sebenarnya. Berdasarkan kepada tugasan yang pertama yang telah dilaksanakan, bahawa terdapatnya beberapa kritikan sosial yang dilibatkan tentang suatu isu fenomena yang berlaku dalam sebuah YouTube, yang mana rangkaian YouTube itu mempunyai kritikan sosial berkaitan mengenai perkara globalisasi dan pemikiran semasa. Cuba kita lihat gambar yang berada di atas tersebut. Gambar tersebut mengenai paparan video mengenai Petronas di Bali pada tahun 2003. Pertamanya kritikannya menjadikan kritikan yang menjadi isu permasalahan akidah, di mana terdapat paparan budaya yang menjadi pemisongan akidah sekiranya ianya tidak dibendung, yaitu perubahan daripada segi
budaya kehidupan masyarakat, menyebabkan rosaknya amalan budaya itu sendiri. Keduanya, berlakunya kerendahan akhlak daripada segi peradaban masyarakat mengakibatkan kejahatan dan keruntuhan akhlak tentangnya masyarakat itu sendiri. Dan ketiga, menyebabkan akidah umat khususnya agama Islam turut tercemar disebabkan nilai-nilai akhlak mulia mampu menyesatkan golongan masyarakat Malaysia turut terjejas atas sebab pengaruh-pengaruh budaya asing itu telah berlaku sebenarnya. Manakala mengenai paparan video yang kedua pula, mengenai satu paparan tentang aksi di mana perayaan Hari Raya pada tahun 2013, yang mana kritikan ini telah dilaksanakan juga berdasarkan perkara globalisasi dan pemikiran umat Islam. Pertamanya, dapat dikritikan bahawa perkara kritikan yang dapat diperhatikan berdasarkan klip video tersebut adalah berpunca daripada gelombang alat komunikasi yang menjadi jurang pemisah. Kedua, secara tidak langsung, budaya penghubungan secara bermasyarakat ini kurang menarik perhatian sehingga kan jalinan persaudaraan, hubungan, kebersamaan tentang akidah Islamiyah semakin merundum sebenarnya. Akibatnya, tali persaudaraan Islam juga pada masa kini akan mudah menjejaskan akidah umat Islam disebabkan kelalaian dan kealfaan yang dilakukan tanpa adanya batasan dan kawalan secara dari dalaman diri masyarakat itu sendiri. Jadi, kena berhati-hati tuan-tuan. Dan cuba kita lihat bagaimana gambar yang terletak di dalam video yang saya bentangkan ini, seorang bapa dan seorang anak telah memberikan satu dorongan untuk memberikan satu perkaitan antara hubungan. Tetapi terdapatnya kritikan sosial berkaitan perkara globalisasi dan pemikiran tentang paparan video tersebut dalam iklan Raya Petronas pada tahun 2005. Yang pertama, kritikannya yang dinampakkan kepada kita diperolehi tentang diamati dan sifat perilaku seseorang anak yang selalu diberikan pengharapan, ganjaran terhadap sesuatu yang telah ditunjukkan sebagai imbalan ke atas apa yang dipertanggungjawabkan. Kedua, hal sedemikian memberikan pandangan yang negatif kepada ahli masyarakat kita pada hari ini di mana kurangnya nilai ibadah yang amat diharapkan oleh setiap hati masyarakat untuk melakukan dengan penuh keikhlasan. Dan yang ketiga, berkaitan dengan kritikan tersebut menampilkan kedudukan manusia yang kurang menerapkan prinsip akidah yang unggul sebagai tanggapan masyarakat Islam, di mana kita tahu setiap perilaku perbuatan itu adalah lebih berserah kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jadi perlu diingat, 3 video inilah menunjukkan kepada kita kritikan yang mungkin membinasakan akidah umat Islam. Daripada ketiga-tiga video itu tadi, kita dapat simpulkan bahawa ada juga nilai-nilai murni yang tersirat sebenarnya. Antara ketiga-tiga paparan video yang dipaparkan terkandung perkara yang berkaitan nilai-nilai murni sebenarnya. Mungkin ada benda yang tersirat sehingga kan benda itu menjadi kebaikan kepada sesuatu perkara itu menjadi kritikan akidah. Yang mana bersesuaian dalam Islam supaya ianya dapat dibentuk semula, disemai dan dipupuk oleh manusia bagi masyarakat khususnya umat Islam itu sendiri. Antaranya penerapan tentang perbedaan akhlak, kedua penerapan hubungan silaturahim, ketiga tentang penerapan konsep-konsep keikhlasan. Nampak gambar-gambar yang telah saya susunkan itu tadi adalah signifikannya. Kaitan kepada ketiga-tiga nilai murni tersebut menjadikan keutamaan agar mengekalkan sifat saling hormat menghormati, nasihat menasihati, sentiasa memuliakan saudaranya, menjadikan hubungan sesama manusia itu berada dalam keadaan yang baik adanya, sifat bertanggungjawab kata semua sesama persaudaraan agar setiap konsep akidah Islamnya itu mampu dipupuk secara semula jadinya mengikut apa acuan yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan juga Sunnah. Rasulullah menjadi pegangan bersama dapat dikekalkan sentiasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW bermaksud, sebab baik manusia ialah orang-orang yang bermanfaat kepada manusia itu. Jadi jadikanlah hadis ini sebagai pegangan hidup umat akhir zaman insya-Allah. Adapun cabaran-cabaran yang mungkin menjadi pembentukan akidah dan pemikiran masyarakat Islam ini menjadi satu penjejasan. Disebabkan cabaran globalisasi dan pemikiran masyarakat telah dicampur adukkan kefahaman yang adanya kerana adanya gelombang kemajuan dimiliki sehingga kan manusia pada masa kini mudah terpengaruh dengan dakwah suntikan kejahatan minda yang menyebabkan rosaknya akidah manusia pada hari ini. Hakikatnya, berlakunya gelombang dunia kini mungkin menghalang pemikiran manusia itu masa kini sehingga pembentukan akidah
Islamnya itu semakin mundur dan tersimpang jauh daripada kepribadian diri manusia. Seharusnya manusia yang dianugerahkan akal dan fikiran oleh Allah SWT perlu bersyukur kerana telah mampu membezakan yang baik dan yang buruk dan diamalkan agar akidah manusia itu tidaklah musnah begitu sahaja dan semakin tetapnya di dalam hati kita dengan melandaskan Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, masalah pemerangan akidah yang berlaku pada masa kini adalah disebab kurangnya sifat berintegriti sebagai cara kehidupan manusia. Malaysia pada hari ini dirundumi sering dikaitkan dengan amalan rasuah sebenarnya dalam konteks kehidupan. Secara tidak langsung, sifat ini telah masuk ke dalam diri manusia ini kerana budaya sedemikian telah menjadi penyakit masyarakat, menyebabkan runtuhnya nilai-nilai keislaman yang sebenar sekaligus merosakkan akidah. Telah dibentuk oleh Islam itu sendiri, telah hancur begitu saja. Maka betapa ruginya kita umat Islam. Kan? Sedarlah wahai umat Islam. Apa yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah SWT? Mungkin inilah renungan justifikasi terhadap isu-isu akidah yang menjadi pemikiran kepada umat Islam akhir zaman. Pada asalnya, kita memang sudah dekat dengan Allah SWT. Dan itulah posisi sebenar asal kita waktu awal kita diciptakan. Dia cuma ada kekotoran dalam hati kita sebenarnya. Yang semakin hari semakin menjauhkan diri kita daripada Allah SWT. Jadi membersihkan kotoran ini daripada hati itu sendiri. Sebenarnya secara tidak langsung mendekatkan diri kita ini kembali kepada Allah SWT dengan dua cara yang boleh kita untuk kembali dekatkan pada Allah SWT. Antaranya, kita tambahkan amal kebaikan dalam rutin kehidupan seharian. Kita banyakkan baca Al-Quran, kita salat, kita bersedekah. Yang kedua, amal kebaikan yang banyak takkan mampu memberi kesan kepada hati kalau hati itu tidak dibersihkan sama sekali dengan kekotoran, dengan dosa dan maksiat. Sebab itulah ada sebagian daripada kita baca Quran selai demi selai, sejuzuk demi sejuzuk, tapi tak rasa apa-apa tuan-tuan. Malah tak rasa ada sesuatu yang memberi bekas kepada hati kita, tidak satu pun yang seronok. Bila mana Al-Quran itu dibaca dan waktu itu kita tidak tahu apa salah kita. Jadi waktu itu lihatlah berapa banyak masa yang telah kita buangkan, kita luangkan untuk melakukan satu perkara hanya kerana Allah SWT dan menjadi sia-sia. Sabda Nabi SAW yang bersabda, kesempurnaan seseorang Muslim itu bila mana dia telah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, itulah akan menjadi pegangan kepada hidup kita. Renung-renungkan apa kata yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu tadi. Secara kesimpulannya, kita dapat fahami dengan jelas bahawa peranan akidah dalam kehidupan adalah merupakan keyakinan dalam hati, hatta ianya juga diucapkan sebagai lisan sehingga diamalkan dalam kehidupan kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan yang cukup jelas dalam setiap wahyunya. Yang jelas disebut melalui surah Muhammad. Ayat ke-19 menjadi penghayatan dan menjadi cuplikan bersama. Maka ketahuilah ya Muhammad bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan minta ampunlah kepadanya untuk dosa-dosamu yang untuk dosa-dosa orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan. Allah Maha mengetahui tempat gerak-gerimu, mencari penghidupan di dunia dan tempat tinggal di akhirat. Jadi inilah menjadi dasar kepada umat Islam akhir zaman. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai pegangan. Akhirul kalam. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih kepada Dr. Khairul Hamimah binti Muhammad Judi yang banyak memberikan peluang kepada kami untuk memikirkan bagaimana penjelasan tentang pembelajaran isu-isu semasa akidah dan pemikiran Islam sepanjang semester ini, dan insya-Allah benda ini akan kami sampaikan benda itu kepada seluruh umat manusia insya-Allah, dan kami akan sampaikan apa yang patut dan insya-Allah ilmu itu akan berterusan. Berterusanlah ilmu ini sebagai jannahnya kepada dunia kami di dunia hingga hari akhirat insya-Allah. Akhirul kalam, aqul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.